lagi dah. Tak ada ayah dah tu depan tu. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, maka iaitu bersalahan dengan hukum orang yang sembahyang Dia kata orang lupa ni tak apa, Nabi suruh puasa wisapake. Maka iaitu hukum makan oleh orang puasa. Iaitu hukum makan oleh orang puasa tu bersalahan tidak sama dengan hukum orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang, jadi orang yang makan ketika sembahyang. Tu ya tak serupa tu. Kita duk puasa, tiba-tiba kita pergi duk makan. Walau banyak setara mana pun tak batal. Tak serupa dengan hukum orang semaya, orang makan ketika semaya. Hukum mana tafriq pada bersalahan dah. Tak serupa tu, maka batallah oleh sembahyangnya sembahyang orang yang sembahyang ni. Orang yang makan ketika sembahyang. Tu ya kecek lagu tu ya tu. Tu. Batallah sembahyangnya. Tulis situ batal yakni dengan sebab makan ia. Dalam keadaan terlupa. Tu maknanya itu. Ya batal semaya. Kalau puasa ni kita makan banyak pun tak batal kalau lupa lah. Tapi semaya kalau kita pergi makan dekat semaya tu, makan banyak tu batal. Makan sikit tak apa lagi kalau kita lupa dan semaya. Tapi kalau makan banyak tu batal. Sebab apa kata batal? Ilat pada batal. Kerana makan banyak. Kita kata 3 suap ke atas. Dah ambil lagi tu. Setengah ulama lah. Kerana makan banyak tu, makan banyak dengan sebab lupanya orang yang sembahyang. Tu yang ilat situ, bukan ilat gapo dak. Dengan sebab, kerana ni makna dengan sebab. Kita takdir dah ni dah. Masya-Allah. Bukan ilat gapo dak. Maka batallah semaya dia kerana jadi dengan sebab makan banyak dengan lupa. Makan yang banyak 3 suap ke atas, makan dengan lupa orang yang sembahyang saat itu. Dengan sebab ia lupa dalam hal dia semaya, ia lupa kata dia semaya tu. Ia lupanya orang tu. Lupa yakni lupa akan keadaannya yang bersembahyang. Kena kata gitu. Lupanya ia lupa akan keadaannya yang bersembahyang. Ia lupa kata dia tu semaya. Maka dia pergi makan banyak lagu tu batal. Tak serupa dengan puasa. Dia lupa kata dia dak puasa. Dia pergi makan banyak habis nasi sepuyuk. Tak batal. Tak serupa dua masalah tu. Lepas tu kok mana wajah dia, wajah bersalah tu kok mana? Mako. Mako ni orang panggil tafriq pada bersalahan. Tafriq wajah bersalah. Jadi kok mana kata tak serupa. Cuba kira, kalau kira sungguh lupa juga. Hak ni pun lupa. Tapi hak ni makan banyak batal. Hak ni makan banyak tak batal. Sama-sama lupa tak? Dia kata dia maka dibezakan
Dibezakan antara yang puasa, antara orang yang berpuasa dan orang yang sembahyang tu. Beza kat mana? Ialah mubtada dibeza bahawa sahabat. Dibeza tu kita bermula beza dah lah kira gitu. Maka bermula dibeza antara orang yang puasa dan antara orang yang sembahyang itu ialah bahawasanya dalam risyad ni, orang yang sembahyang tu, orang semaya tu, ada baginya, bagi orang yang sembahyang tu ada kelakuan, ada bentuk dan rupa. Kelakuan mana? Kelakuan dan bentuk dan rupa yang mengingatkan akan diri orang yang sembahyang tu. Ya, ada kelakuan yang mengingatkan akan diri orang yang sembahyang tu di dalam sembahyang, mengingat di dalam sembahyang. Tulis itu pada kelakuan, yakni orang yang sembahyang itu ada baca Fatihah dan rokok dan sujud masalan, maka itu dikatakan kelakuan yang tolong mengingat akan dia bahawa ia sedang sembahyang. Habis itu, bahawa ia sedang sembahyang. Duk rokok belagu, duk makan perokok, duk hirup nasi, duk makan nasi, duk mama, perokok, duk sujud. Les semaya tu kelakuan yang kau dah. Lu baca Fatihah, duk makan macam mana? Rokok subhan rabbil azim, nak kira ke mana? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Mu nak makan celah mana? Dari semaya tu ada kelakuan dah. Kelakuan yang tolong mengingat kata mu duk semaya. Khabar-khabar kita lupa makan lagi. Tu tapi tak jadi tu. Tak sebut puasa ni separi. Di kita duk berjalan, duk tidur, duk tu. Dia tak ada kelakuan mengingat. Nampak tu dah? Tu ya, kelakuan yang mengingatkan ia kelakuan tu, mengingat akan diri orang yang sembahyang tu, mengingat di dalam sembahyang. Jadi bahawa dia tu dalam sembahyang. Habis itu, dalam sembahyang ada kelakuan lagu tu dah. Maka dengan sebab ada kelakuan tu, maka dikatakan akan diri orang yang sembahyang tu, diri orang yang sembahyang yang terlupa makan dah. Tu orang sembahyang yang terlupa makan. Maka orang tu kan khabar-khabar hidup makan juga, hidup mamah juga, hidup hirup sup lagi misalnya. La ilaha illallah. Tu. Kalau orang tu pergi makan mamah lagi, dibangsakan, dikatakan kepada diri orang tu, dibangsa takluk kepada taksid, kepada bermudah-mudah. Kepada bermudah-mudah. Taksid takluk dengan sebab makan banyak. Sebab makan banyak dengan terlupa, dengan lupa. Faham tak tadi? Takluk gitu je, mudah-mudah dengan taksir. Wak gitu betul taksir, yakni orang yang sembahyang dan terlupa makan lagi, dikatakan orang yang buat ringan-ringan dengan sembahyang. Tu nampak nak main soalan kata gitu. Ada pecek kredit, ada kredit pecek dah.
Kre ada becek semua dah. Rokok ada kre becek, sujud ada kre becek. Tiba-tiba kita makan lagi. Napa nak mai mu ni? Batal. Taksid sebab makan banyak. Makan banyak dengan terlupa saat ni tu. Apa tu dah? Maka bila dibangsakan dirinya kepada taksid, maka batallah, punahlah dengan dia, dengan makan yang banyak tadi tu, batal oleh sembahyang dia. Semaya dia pun batal dengan sebab dia makan banyak tu. Hak tu masalah semaya. Bersalahan yang puasa, bersalahan orang yang puasa tak serupa dengan orang yang puasa. Tak sama. Masalah orang semaya tak serupa orang puasa dah. Sebab apa kata bersalah? Tafriq pada bersalah. Maka tiada baginya, tidak ada baginya bagi orang yang puasa tu, tidak ada kelakuan bentuk rupa yang mengingatkan dirinya, diri orang yang berpuasa tu. Tak ada rupa yang dok mengingatkan diri dia di dalam puasa. Mengingat di dalam puasa, dalam keadaan berpuasa tu. Tu. Dia tak ada apa dok mengingat. Tak ada kre, tak ada pecek kre. Muka bangun pagi tu sebab biasa dah. Bangun pagi masuk dapur apa semua, buat kerja, naik kereta. Tu orang panggil. Dia tak ada berlaku yang mengingatkan kita. Maka orang ni, maka tiada dibangsakan dirinya, diri orang yang berpuasa tu. Maka bila tidak ada baginya kelakuan, maka tiada dibangsakan, dikatakan dan dipanggilkan akan dirinya, diri orang yang berpuasa tu, tak dipanggil, tak dikata, tak dibangsa kepada taksid, kepada bermudah-mudah dengan makan banyak tadi itu. Taksid, makan banyak. Taksid dengan sebab makan banyak. Tak ada. Nak kata ya bermudah-mudah tak boleh, kau lupa. Letih-letih, bangun letih peluh, awak kerja letih-letih, bangun masuk pak, gorok-gorok, bosan hari ni. Tak orang panggil. Nak kata dia bermudah-mudah tak boleh. Dibangsa kepada taksid, kepada bermudah-mudah dan beringan-ringan. Makan banyak tu, makan banyak dengan lupa itu, dengan sebab terlupa itu. Tak ada payah Maka tiadalah batan puasanya. Bila tiada dibangsakan diri, tak perak pada tiada dibangsakan tu, maka tiadalah batal puasanya, puasa oleh orang yang puasa saat itu. Tiada batal dengan dia. Tak batal tu dengan dia, dengan makan yang banyak tu. Tak batal. Laju laju. Tu. Sikit lagi. Habis kat tu. Dan seperti makan dan minum, dan seperti hukum makan dan minum dengan terlupa. Yang kena kata itu. Dan seperti hukum makan dan minum dengan terlupa, supa tu juga. Tu. Supa tu juga tiap-tiap. Jadi seperti ni khabar muqaddar, tiap-tiap mutanah bakhar. Gitulah kalau kira. Dan seperti makan dan minum tu juga tiap-tiap perkara yang membatalkan puasa. Tiap-tiap perkara yang membatalkan puasa, supa makan minum. Tu apa yang membatalkan puasa? Misal sikit, yakni seperti jima' dan memuntah. Buat gitu. Seperti jima' dan memuntah. Je jima'. Asal jima' ni buat ibadah puasa weh. Supaya makan minum kalau kita buat dengan sengaja. Muntah pun supaya tu juga kalau kita buat dengan sengaja, buat ibadah puasa. Maka Musa ni kata, supaya tu juga tiap-tiap yang membatalkan puasa. Kok mana seperti apabila ini maka apabila sini menyata wajah syabah. Menyata wajah syabah. Serupa tu kok mana? Tiap-tiap benda yang membatalkan puasa hak lain pun serupa dengan makan minum je kata.
Supaya makan minum tu. Supaya ke mana? Maka apabila dikerjakan dengan lupa, apabila dikerjakan, yakni dikerjakan akan perkara itu atau akan tiap-tiap perkara itu. Bila dikerjakan tiap-tiap perkara tu, dikerja tak dengan lupa, dengan terlupa. Kalau kita pergi buat dengan terlupa, pergi jimat dengan terlupa, kata kita tak puasa. Kita mutah dengan terlupa, kata kita tak puasa, kita memutah. Wahakaza sampai akhir. Kalau kita kerja dengan terlupa, jawab bagi apabila. Nah, saya tiada batan oleh puasa seorang tu. Tak batan dengan dia, dengan sebab kerja dengan terlupa tu. Tu dia. Ada apa tu? Ikutlah apa jimat terlupa kata puasa. Puasa hari ni. Tu pun ulama duk teh-teh lagi masalah jimat tu, duk ulama duk jadi tak sedap lagi tu, banyak lagi kita tahu. Bagaimana bini dia tak cuik? Soalan itu. Dia bersih dua pihak. Dia tak serupa dengan hotline ni kerja seorang je. Tu lah jimat tu berkhilaf pula sekali lagi. Jadi tak apalah. Kata musannif rahimahullahu taala, kita ambil kau ni. Maka tidak batal puasa dengan dia. Malaikat riddah, malaikat ni itisna pada tiap-tiap perkara, tiap-tiap yang membatalkan puasa. Itisna dia tu. Kok mana itisna dia tu? Musannif katakan ni tadi dia kata, supaya dengan makan minum juga, tiap-tiap benda hak batal puasa seperti ikut apa-apa pun yang asalnya waktu batal puasa, tapi kita pergi buat dengan terlupa, tak batal puasa kalau kerja benda tu. Tak batal. Semua malaikat saja hak ni. Saja. Kalau kita terlupa kata kita nak puasa, tapi pergi berlaku benda ni, batal juga puasa. Hak ni saja. Malaikat riddah jatuh murtad, jatuh agama. Ikutlah riddah dengan sebab berlaku gapo pun, sama ada pada perbuatan, perkataan ataupun i'tiqad. Dia berlaku murtad dia. Tu. Kok mana malaikat? Maka ni tafriq pada malaikat, tafriq pada ilah tu, tafriq pada malaikat. Maka batal puasa dengan dia dengan sebab riddah. Tulis itu. Batal puasa tu, yakni maka batal puasanya dengan sebab riddah itu. Walaupun terlupa ia bahawa ia sedang berpuasa. Tu. Kalau makan tak ingat kata dia puasa, tak apa, tak batal. Kalau pergi jimat tak ingat kata dia nak puasa, tak apa, tak batal. Tapi kalau pergi murtad dan tak ingat kata dia nak puasa, batal puasa tu. Batal puasa tu dengan murtad. Jatuh agama ni ya reng. Biso yo tu. Apa lalu walaupun kita lupa, sebab kita hidup semaya. Lepas tu kita pergi murtad. Lupa kata kita hidup semaya, batal semaya. Batal semaya. Tak boleh main dengan buku jatuh murtad. Tu tak boleh batal. Batal weh. Royah pada batal. Dan jika segera ia seorang tu, jika cepat ia segera ia masuk Islam sekalipun, apa sekalipun, jadi batal puasa juga. Tulis itu pada sekalipun. Jadi batal puasa juga kerana syarat
sah puasa itu mesti ada Islam, mesti ada Islam pada sekalian harinya. Pada sekalian harinya. Syarat dia. Depan ada dah. Dah sikit. Islam tu kena ada sehari. Bukan kata dia murtad pukul 12 tengah hari. Lepas tu pergi masuk Islam pukul 1. Maka boleh puasa lagi sampai ke gelap dak. Batal dah puasa. Pak puasa dulu batal juga dah hak mula-mula. Kerana syarat nak sah puasa tu siang hari tengah hari tu dia kena berislam sekali hari. Dia tak boleh kata tak pergi putus, tak boleh. Walaupun dia lupa kata dia tu puasa sekalipun dia punah dengan sebab riddah tu dah. Riddah ni tak boleh. Apa tu dah wal iyazabillahi min zalik. Tu habis itu batal puasa dengan dia jika segera ia masuk Islam sekalipun. Masuk selalu pun tak ada. Tak ada. Padahal wajib kena masuk Islam selalu. Tapi kalau masuk selalu pun puasa tu kena qada dah hari tu. Kena qada sehari dah. Tak boleh. Habis itu kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada batal puasa. Nak baca juga lah tepat. Dia mau tulis dah sampai alio memang kata. Boleh kena baca sampai alio. Dan tiada batal puasa dengan memerlan, dengan mempertelan. Boleh memerlan tu lah. Telan, memerlan, mempertelan. Kata musannif kan dia mari dengan lapar mempertelan dan memerlan dia supaya tiada batal dengan sebab mempertelan oleh seorang akan air liut air liut bagi dirinya. Kena katnya tu syarat. Kalau air liut orang lain tak boleh. Mempertelan akan air liut bagi dirinya, diri seorang. Tak batal kalau dia telan air liut hak dia. Syarat lagi, syarat yang kedua, air liut diri dia sudah. Yang kedua sifat lagi bagi air liut tu, air liut yang khalis. Apa yang khalis? Yang kosong daripada campur dengan suatu. Khali ni cuci, kosong daripada campur dengan suatu. Tak nak campur dengan munggala. Ini campur butir nasi yang bagi tadi. Tak jadi. Campur dengan daging kot celah gigi. Tak jadi. Butir lada tu ada. Tak jadi. Sebab tu bila nak imsak tu kena cuci dah gigi, gupa semua. Celah gigi kena wash semua dah. Bersih bulu gigi dah. Belum pada nak imsak kena persiapan dah. Dia nak telak alia ke? Nampak tu dah? Kalau khalis. Depan lagi musannif nak royak. Lagi suci. Syarat yang ketiga. Syarat pertama kena air liutnya. Syarat yang kedua kena air liutnya khalis. Syarat ketiga lagi suci, yakni suci daripada najis. Tak ada campur najis dak. Tu kalau campur dah tapi ada najis tak jadi. Tu jadi. Yang di dalam mulutnya, sifat lagi bagi air liut. Air liut yang ada di dalam mulutnya, mulut bagi seorang. Kerana dalam mulut dia. Berarti kalau tubik luar mari lepas tu masuk dalam pula. Tu tak boleh. Ada pesan nak royak. Duk dalam mulut dah. Kalau apa tubik duk luar di bibir. Jilat kelik masuk. Tak boleh. Tak boleh.
Sebab ia luput syarat dalam mulut dah, panggil duk luar mulut. Kalau jelai lidah tak apa, jelai lidah. Lepas tu masuk lidah. Masuk lidah telai aliyuh hok atas lidah tak apa lagi, orang panggil dalam mulut lagi. Ni dak. Jilat kok bibir dah. Lepas tu jilat ni tak leh. Bila tubik duk di bibir, kira kata duk luar dah, bukan dalam mulut. Bagi kita jilat kelik masuk pula, waktu batal. Ini buat jilat ikut sel lah. Apa tak? You know? Super. Masuk di luar dah. Masuk di luar, tak masuk dalam panggil, tak masuk lagi lah faham mulutnya. Dia duduk kat luar, ikut duduk mana? Malaikat tak lidah dia ya, tak lidah. Lepas tu tubik lidah masuk kelik. Oh tak apa. Hak tu lekat di lidah orang panggil. Dekat lidah lagi. Dia bukan duduk luar. Faham tak faham? Ya su, ngatuk dah. Hak ingat hak ni pun. Ingat. Bahkan kadang-kadang kita duk buat mutu, hujan-hujan pun, hujan pula mari capu. Bakal telai jelas kali dengan air hujan tu. Telai pula dah. Tak leh. Tak dimaaf tu. Nah, tu jago. Habis itu, Masya Allah. Tu syarat. Bila cukup syarat tu tak apa, telai boleh tak batal. Daripada hari syarat tu tak apa, depan musnad royat tu nampak mula. Dan jikalau takdir lagi. Dan jikalau dihimpunkan oleh seorang akan nyo ayat liu. Hipung. Pasal nak telai kaligu. Apa hipung penuh mulut. Hipung. Lepas tu nak telai sekaligus. Hipun apa panggil jamaah. Dia jamaah riqah. Dia hipun akal alia dia dalam mulut. Lepas tu hanga banyak. Hipung tu hanga banyak. Siapa banyak penuh mulut lah kita kata. Lalu tu dipertelannya nyo alia tu yang dihimpun tu. Jikalau ni royah pada tiada batal lagi tu. Royah pada tiada batal. Tak batal ya telah alia tu. Dan jikalau dihimpunnya seorang akan alia tu hingga banyak sekalipun, lalu dipertelannya telan akan alia tu sekalipun, apa sekalipun, jadi tiada batal. Tiada batal, kena tulis lagi, tiada batal pada kaum yang as-sah. Kau asal tak batal, ada kaum kata batal lagi tu. Ada kaum kata batal lagi tu, hipung alia banyak-banyak. Tapi kau asal kata tak batal. Sebab apa? Cukup syarat sudah. Alia dia khalis, tak capuk apa-apa, suci daripada najis, duduk dalam mulut dia, jangan tubik luar. Tak? Maka tak batal. Sebab tu hipung banyak warna pun. Tapi hipung dalam mulut lah, mula hipung dalam jabir. Hipung dalam jabir, lepas tu tuai masuk pula. Tak boleh. Hipung dalam mulut. Tu. Molek juga kena kait bahasa Melayu ni kena kira. Dan jika dihimpunnya, himpun oleh seorang akan alia, yakni dihimpun di dalam mulutnya. Lama kita faham kata himpun di luar pula. Boleh gelah, penuh gelah, lepas tu telai. Faham tak dah? Dihimpun dalam mulutnya tu. Padahal Arab faham dah, walau jama'a riquhu wa btala'ahu. Yang gi dengan faham dah. Hipung dan telai, hipung dalam mulut.
Kalau hipung hingga banyak lalu terpertelai sekalipun tak batal puasa. Masya-Allah. Ni hak kita duk amal ni. Tak kalau duk cedek kopi dak lah dah. Bibi kopi pergi sekolah. Penuh mengkopi minggu baku musik pok pek tak. Kering tekak. Kering muluk-muluk. Pergi. Sikit-sikit. Alio dia tak apa. We cuci je. Hak masalahnya kita capur, tubik darah gusi, masalah lah, tak boleh. Lain pula lah. Ataupun ada yang lain benda masuk. Tu. Lepas tu dia kata lagi, maka keluar dengan kata air liutnya. Ini syarat pertama. Maka keluar tak termasuk dengan kata, dengan syarat air liutnya, air liut bagi diri seorang. Tak masuk tu dalam kata air liut dia tu. Keluar apa? Memerlan air liut orang lain. Memperlan oleh seorang akan air liut bagi orang yang lain. Air liut orang lain. Tulis pada orang lain tu. Yakni walau air liut yang suci sekalipun. Walau air liut yang suci sekalipun. Tak boleh. Tu tak boleh. Air isteri dia, hak bini kata tak apa, tu tak boleh. Suci belaka dah, tak boleh. Hak orang lain. Hak anak tak boleh, hak anak duk main jelek. Anak lelah duk main jelek, alia teng kata mulut kita bepak teleh dah. Tak boleh. Hak orang lain tu tak boleh. Kena cara hak diri dia je. So, tak ada apa dah tu. Batalah. Jadi maka batalah ni taprek pada keluar. Maka batalah puasa oleh seorang. Batal dengan dia, dengan sebab dia gapo? Dia pertelan air liut orang lain. Dengan sebab pertelan air liut orang lain batal puasa. Tak ada apa tu. Nampak dah? Dan keluar dengan kata ayat liutnya yang khalis. Syarat yang kedua. Dan keluar tidak termasuk di dalam kata, dalam syarat. Kata ni kan syarat dah. Dan keluar dengan syarat ayat liutnya, ayat liut seorang, ayat liut bagi dirinya, ayat liut yang khalis, yang kosong dari campuran. Tak masuklah syarat tu. Gapo? Bagi keluar. Keluar oleh mempertelan oleh seorang akan ayat liutnya, liut bagi seorang tu. Ia pertelan liut dia juga, bukan hak orang lain. Tapi liut yang tercampur liut tu tercampur dengan suatu. Campur dengan sesuatu. Suatu mana? Sifat. Suatu yang suci. Kalau tak suci, kau sangat lagi lah. Liut tu campur benda suci. Tu. Tak boleh juga. Tak boleh main weh. Tu. Ini masalahnya kalau berlaku kalau bergigi hak pesing gigi kayu gigi sugi. Kayu sugi. Kalau kayu sugi tu, dia kayu sugi dak capuk alia kita. Kita telai kat tu. Kita tak ada apa dah kita kata. Tak ada apa, tak capuk. Faham tak? Sebabnya tak kata capur dengan si kayu sugi, tak rasa apa tu kayu sugi tu. Tak boleh tu. Batal puasa dengan sebab telai tu. Tu. Habis itu
seperti memiltal ia akan benang yang bernila dengan mulutnya, maka tercampur air liurnya dengan nila benang itu, lalu dipertelannya, maka batallah puasanya dengan dia. Apa dia kata? Kerana dia kata kerana dah. Karena sebab bercampur jadilah seperti air liur orang lain. Tak ayat dan keluar dengan kata air liur yang suci, iaitu memerlan air liur yang kena najis dengan darah atau lainnya. Dan jika tiada kelihatan warna darah sebab diludahkannya beberapa kali sekalipun, maka batal puasanya. Kerana air liur itu sebab kena najis, jadilah seperti suatu ain yang lain. Payah ke? Kalau baca lagi nak bawa sungai tu dah. Kita nak berhenti dah. Dan keluar dengan kata ayat liut yang di dalam mulutnya. Nak nak berhenti? Berhenti sikit lagi, baca sikit lagi. Bawa sungai tu. Tak ada dah. Tak boleh baca lagi. Ya zalim pula dah. Zalim ni hari kiamat tu nyanyi kita. Mari tuntut pula hak. Zalim kita. Aku nak tidur. Memang orang tu zalim. Tak boleh zalim dah. Zalim nak tu ni. Maksud dia zalim nak gini. Hak zalim ni kuasa ni. Tengok sikit lagi. Hak ni. Seperti hak ni misal bagi memerlan air liur yang tercampur. Seperti memintal. Apa memintal? Memintalnya membelit ataupun memusing memutar. Ia seorang ia belit lidah, ia belit dalam lidah dia tu akan benang. Tak kau dulu. Memintal ia seorang akan benang. Benang mana? Sifat pada benang. Benang yang bernila, yang berwarna. Yang berwarna biru. Binila ni berwarna biru. Dan wahakaza, warna lain bersupa. Benar tu ada warna, ada cak dia. Benar tu dah. Dia mau yom si, dia mau celuk tiap-tiap benda tu dia mau celuk cak. Lepas tu dia ambil benda tu memintal, membelik dengan mulut seorang. Dengan takluk pada memintal. Yang mintal dengan belik dengan mulut dia duk main, duk heret, duk tarik talib. Kita kata gini, ni mintal nak gini. Ni kalau benar kita tahu ni. Duk heret hari, duk heret masuk dalam mulut. Tak? Duk tarik. Duk main. Dia kata tak apa, tali benar dia kata tak ada najis apa. Tak ada najis apa, dia duk main. Jangan weh. Kadang-kadang duk main kita. Aduh. Dengan lidah, dengan mulutnya. Maknanya dengan lidah dia lah. Maka tercampur air liurnya, air liur bagi seorang tu. Tercampur dengan nila, dengan warna bagi benang itu. Benang tak apa ada, tapi warna dia tu baik dah masuk dalam campur dengan air liur dia. Lalu lepas pada tercampur, lalu tu dipertelan olehnya atau dipertelan akan air liur, dia pun telat. Gahak tu baik benar saja.
maka batallah puasanya. Puasa oleh seorang tu batal. Batal dengan dia, dengan sebab dia, dengan sebab apa dia? Dengan sebab pertelannya tadi tu, pertelan air liur tu. Sebab tu jadi batal. Sebab apa batal ni? Ilat dia buat tangga dah nyanyi apa surah. Batal tu kerana sebab bercampur air liur dengan nila itu. Sebab bercampur air liur dengan nila itu. Sebab campur dengan nila tu, jadilah seperti air liur orang lain. Jadilah air liurnya, jadilah air liur dia seperti air liur orang lain. Supaya air orang lain dah. Supaya orang suku mari. Tu sebab tu jadi batalnya. Habis itu Padalu nyanyi dah. Dah. Nak masalah tu nyanyi aku nyanyi tak lagi. Zoling. Zoling diri dia. Buat nyanyi anak orang. Tapi ingat salah depan tu, esok pun supaya tu. Esok yang kita pakai air dah, insyaAllah. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Sekat tu dulu. Kemudian kata, dan keluar dengan kata air liur yang suci, iaitu mempertelan air liur yang kena najis. Ni pun ada juga ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang najis tu kena kepada gahak dia tu dah. Gahak dia sana tu. Kita lagi sekali. Tak boleh tak? Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min 'amalin la yanfa'u wa nas'aluka 'ilman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل